Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 Disember bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan berikut tajuk utama malam ini. Anggota Kabinet setuju potong 20% gaji bulanan. Juga Perdana Menteri komited bantras amalan monopoli import beras. Anggota Kabinet Kerajaan Perpaduan bersetuju untuk memotong 20% daripada gaji bulanan mereka dan itu antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet pertama kerajaan itu hari ini yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Perdana Putra Putrajaya. Jamaah Menteri setuju bahawa semangat keprihatinan terhadap masalah rakyat memotong gaji tiap bulan 20% sehingga ekonomi pulih. Nah, kalau ekonomi pulih 3 tahun kita review lah. Gaji motong ni memang tidak wajar, ya. Tetapi saya terima kasih kerana kesediaan mereka melakukan sedikit pengorbanan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mengesahkan yang beliau tidak mengambil gaji sebagai Menteri Kewangan. Sebelum ini beliau memaklumkan tidak akan menerima gaji Perdana Menteri. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan mengenai tindakan segera yang akan dilakukan termasuk isu monopoli industri beras negara. Dan beliau juga memberi jaminan kerajaan tidak akan mengizinkan pembolotan kekayaan pemimpin politik. Saya ingin bagi jaminan, ya. Kerajaan di bawah pimpinan saya tidak akan lagi mengizinkan cara pembolotan kekayaan oleh tokoh-tokoh politik dengan begitu mudah menghisap darah pesawah padi yang miskin. Sebelum ini, import beras negara dimonopoli Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari yang membeli pegangan bernas milik Tan Sri Tan Boon Seng RM800 juta dan Datuk Sri Syahidan Kasim RM400 juta. Setelah bincang dengan Tan Sri Syed Mokhtar, Tan Sri Syed Mokhtar itu ditegur kerana punyai monopoli import beras. Untuk berlaku adil, kita harus tahu bahawa ini kebenaran import ini bukan concession. Bukan dianugerah kepada beliau, dianugerah kepada syarikat bernas yang pada ketika itu dipunyai oleh Tan Sri Boon Seng 31% dan Tan Sri syarikat ini dipunyai oleh Tan Sri Syahidan Kasim. Namun Tan Sri Syed Mokhtar bersetuju memperuntukkan sebanyak RM10 juta pada bulan ini kepada petani dan pesawah miskin, manakala RM50 juta tahun hadapan kepada syarikat bernas. Cuaca yang tidak menentu sejak beberapa hari lalu menyebabkan bekalan ikan di Kelantan mula berkurangan dan tinjauan di Pasar Borong Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Tunjung mendapati harga ikan yang dijual secara borong dan runcit meningkat RM1 ke RM3 sekilogram, memandangkan kebanyakan nelayan tidak turun ke laut. Peningkatan harga itu didorong oleh bekalan dari kawasan pantai timur seperti Pusat Pendaratan Ikan di Tok Bali, Pasir Putih, Kuala Terengganu dan Kuantan berkurangan disebabkan kawasan itu telah memasuki musim monsun timur laut MTL. Pemborong ikan Muhammad Adam Ahmad Tarmizi, 35 tahun berkata, harga ikan masih tidak stabil namun masih tidak terlalu tinggi. Okey, cuma dari segi harga masih dalam kawalan tu sebab dia ada beberapa sos. Kalau ikan fresh tak ada, kita boleh ambil ikan frozen lah. Ikan frozen pun stok untuk Pasar Borong RTC ni banyak. Bagi saya tak ada isu. Cuma bergantung pada pembeli itu sendirilah. Dia nak ikan fresh memang harga tinggi, tapi dia untuk barang gantian dia ada ikan frozen. Barang still sama walaupun. Seorang lagi peniaga ikan Noriman Muhammad Nur berkata, peningkatan harga ikan pada musim tengkujuh sudah menjadi kelaziman memandangkan nelayan tidak dapat ke laut. Kadang-kadang kalau kita tengok ada hujan pun kadang-kadang kalau barang tu siapa banyak. Token ni order banyak. Dengan style terlasu dia akan turun ni, harga tak laku harga boleh itu.
Dia tengok itu atas pasar raya gitu lah. Mana kadang-kadang kalau ikan itu tak ada dalam benda, walaupun hari musim tidak tengkujuh pun dia akan naik juga mana gitu. Permintaan mana dia. Bagi peniaga ikan bakar Rosli Hassan, walaupun harga ikan mengalami sedikit peningkatan, namun setakat ini beliau masih lagi mengekalkan harga jualannya bagi mengelakkan pelanggan terbeban. Siakak talapia tak ada masalah sebab ikan tu ikan datang daripada Penang orang Kedah Perak tu. Jadi tak ada masalah lah tu. Biasa masalah ikan ke apa? Ikan biasa masalahnya ikan daripada laut. Kalau musim ke-7 tu laut susah sikit. Yang tu ikan kemungkinan meningkat sedikit lah. Selain daripada pelabuhan pendaratan ikan di Pantai Timur, pemborong di RTC Tunjong juga mendapat bekalan ikan daripada Thailand dan juga Indonesia bagi menampung kekurangan ikan dalam pasaran. Sementara itu di Selangor, bekalan telur di negeri berkenaan mula stabil dan konsisten dengan kira-kira 65% daripada bekalan itu berada di pasaran. Ketua Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Selangor, Muhammad Khairi Jamaluddin berkata pihaknya konsisten menjalankan pemeriksaan dan pemantauan secara harian terhadap harga serta keberadaan bekalan barangan keperluan asas pengguna di setiap rantaian pengedaran di Selangor. Walaupun masih terdapat kekurangan bekalan di pelbagai tempat, namun beliau memberi jaminan ia hanya bersifat sementara dan akan pulih dalam tempoh yang munasabah. Cumanya kekurangan sebagaimana yang saya maklum tadi adalah bersifat sementara. Sebab contohnya kalau katakan bekalan sampai pada hari ini, kemungkinan dari segi penjualan itu terlalu cepat dan pantas. Dan apabila pengguna datang, memang kadang-kadang stok bekalan itu telah habis dijual dalam masa-masa yang tertentu. Tapi bekalan tetap ada. Cumanya macam saya kata tadilah, dia punya bersifat sementara. Beliau berkata demikian ketika memeriksa bekalan dan pematuhan harga kawalan bagi 3 barangan utama meliputi ayam standard, telur dan minyak masak paket 1 kilogram di sebuah pasaraya di Selayang, Selangor siang tadi. Dalam pada itu, bekalan minyak masak paket dan ayam standard juga dilapor stabil. Tindakan penguatkuasaan yang bermula 5 Februari sehingga 3 Disember itu telah memeriksa 6,635 premis dan seramai 183 peniaga telah dikenakan tindakan kes atas pelbagai kesalahan, antaranya menjual melebihi harga maksimum, gagal meletakkan tanda harga khas warna merah jambu serta gagal mempamerkan tanda harga. Ketika ini, beberapa daerah mengalami kekurangan bekalan telur, antaranya di Kuantan dan Kuala Terengganu. Isu kekurangan tiket penerbangan ke Arab Saudi untuk ibadah umrah dijangka berlanjutan sehingga Mac 2023. Pengerusi Pertubuhan Agensi Umrah dan Haji Sarawak, SUHA, Ruzaiman Ghazali berkata situasi itu didorong oleh peningkatan jumlah jemaah umrah yang mendadak terutama pada Disember 2022. Jelas Ruzaiman, peningkatan jemaah umrah kali ini disebabkan oleh kuota penerbangan jemaah dari tahun 2020 dan 2021 dibawa ke tahun ini. Selain dari isu penerbangan, industri umrah tempatan turut menghadapi cabaran kekurangan bilik penginapan di Mekah dan di Madinah. Perkara ini menyebabkan kenaikan mendadak harga hotel penginapan. Situasi ini memberi impak kepada kos keseluruhan pakej umrah yang akan dikelolakan oleh agensi-agensi umrah tempatan. Turut menerima tempias kira-kira 600 jemaah umrah dari negeri Sarawak yang dikendalikan oleh 7 buah agensi pengendali umrah Sarawak di bawah Pertubuhan Agensi Umrah dan Haji Sarawak, SUHA. Kesemua jemaah dilaporkan telah berdaftar dan membayar sepenuhnya kos pakej umrah pada Disember ini. Antara usaha lain yang telah diatur oleh SUHA termasuk menguruskan penerbangan yang akan dimulakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak melalui program Kuching Umrah Gateway KUG yang membawa jemaah berangkat terus dari Kuching ke Jeddah yang dijangka akan bermula seawal bulan Januari 2023. Beliau berkata demikian ketika sesi sidang media berhubung penangguhan dan penerbangan semula jadual penerbangan lebih 600 jemaah umrah negeri Sarawak. Dan setakat ini dianggarkan lebih
30,000 jemaah umrah seluruh negara bagi Disember 2022 masih menunggu pengesahan jadual penerbangan daripada syarikat-syarikat penerbangan sedia ada, termasuklah Malaysia Airlines. Tindakan terkutuk seorang remaja yang juga pekerja sebuah restoran asam pedas merakam gambar pelanggan yang sedang membuang air kecil di tandas premis itu membawa padah apabila dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Air Keroh hari ini. Tertuduh Muhammad Azizi Hazim Kamarudin, 18 tahun, turut membuat pengakuan bersalah sejurus pertuduhan terhadapnya dibacakan. Mahkamah bagaimanapun belum menjatuhi hukuman ke atas pesalah muda itu sementara menunggu laporan akhlak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan menetapkan 11 Januari depan untuk sebutan semula kes. Dan mengikut kertas pertuduhan, remaja lelaki itu didakwa telah merakam gambar mangsa ketika sedang buang air kecil di sebuah restoran asam pedas tanpa pengetahuannya menggunakan telefon bimbit. Dan kesalahan itu dilakukan di sebuah premis di Plaza Mahkota, daerah Melaka Tengah, kira-kira pukul 3.35 petang 14 November lalu. Terdahulu, pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya J. Banusha memohon mahkamah mengenakan hukuman setimpal. Namun, peguam tertuduh memohon mahkamah mengenakan hukuman ringan. Jelasnya, remaja itu juga hanya meraih pendapatan RM350 seminggu sebagai pekerja di restoran berkenaan dan perlu menyara kedua ibu bapanya. Magistrate Mazana Sinin kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM1,500 dengan seorang penjamin dan menetapkan 11 Januari tahun depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Malaysia jadi negara pertama bina Akademi Al-Quran Mishari. Usaha memperkasa perpaduan ummah akan menjadi agenda utama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohammad Naim Mukhtar. Dan beliau menyedari bahawa banyak konflik yang berlaku dalam masyarakat ketika ini sehingga mencetuskan perpecahan. Kita akan pastikan supaya matlamat Islam itu dimartabatkan di negara kita ini, insya-Allah akan berjaya dan semua umat Islam dan umat akan bersatu, insya-Allah. Jadi itu saja harapan saya dan semoga Allah bagi petunjuk pada saya untuk memimpin dan juga memimpin agensi-agensi agama ini ke arah kebaikan dan saya percaya dengan sokongan semua insya-Allah kita akan berjaya untuk laksanakan tanggungjawab ini. Beliau yang berpegang kepada prinsip I seek to understand berkata pertemuan dan libat urus bersama pihak berkepentingan serta agensi-agensi di bawahnya akan diadakan bagi memahami intipati sebelum hala tuju dibuat. Terdahulu, Datuk Dr. Mohammad Naim mengimbaskan perakam waktu hari pertama di pejabatnya pada jam 8.33 pagi sebelum mengadakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat bersama pengarah-pengarah bahagian JAKIM. Datuk Dr. Mohammad Naim sebelum ini dilantik sebagai Ketua Pengarah dan Ketua Hakim Syari'i untuk menerujui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, JKSM, berkuat kuasa pada 1 April 2019. Anak jati Kampung Baru Kuala Lumpur itu pernah menyandang jawatan sebagai Hakim Mahkamah Syariah Petaling Jaya dari 1958 hingga 2001 sebelum menjadi Hakim Mahkamah Syariah Kuala Lumpur dari 2001 sehingga 2003. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memulakan tugas rasmi sebagai Timbalan Perdana Menteri di Bangunan Perdana Putra. Ketibaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid ke Perdana Putra kira-kira pukul 8 pagi disambut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid kemudiannya mengimbaskan perakam waktu sebelum mengaminkan doa yang dipimpin oleh Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri Kamaruzaman Abdul Aziz. Datuk Seri Ahmad Zahid dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri selain turut memegang portfolio sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Turut dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri ialah Naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Menteri Pendidikan Fadlina Sidik mengimbaskan perakam waktu di bangunan Kementerian Pendidikan di Kompleks E di Putrajaya pada jam 9 pagi tadi.
Terdahulu ketibaan beliau disambut Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof dan Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Fakhruddin Ghazali. Fadlina yang juga Ahli Parlimen Nibong Tebal berusia 45 tahun itu berpengalaman sebagai aktivis dan peguam serta banyak terlibat dalam perkara berkaitan literasi undang-undang keluarga Islam, perlindungan serta keselamatan kanak-kanak selain mempunyai firma guaman syari'i sendiri. Mula berkecimpung dalam dunia politik pada 2020 selepas menyertai PKR, beliau kemudian menggalas tugas sebagai Ketua Wanita Keadilan dalam pemilihan parti itu pada Julai tahun ini. Beliau juga merupakan Ahli Dewan Negara yang dilantik pada 1 September 2021 bagi mewakili Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Pelaksanaan Kertas Putih Pertahanan KPP menjadi fokus utama dan akan diteruskan di bawah kepimpinan baru yang diterajui Menterinya Datuk Seri Mohamad Hassan. Beliau komited untuk memastikan KPP yang telah diluluskan di Parlimen itu dapat direalisasikan secepat mungkin demi meningkatkan kualiti pertahanan negara di udara, laut dan darat. Keutamaan saya adalah untuk bersama-sama dengan kepimpinan setiap perkhidmatan dan juga pihak awam dengan Ketua Setiausaha untuk kita pastikan supaya kertas putih yang telah pun diluluskan oleh Parlimen tersebut dapat kita jayakan dengan sebaik mungkin. Kerana kertas putih ini untuk pertama kalinya saya diberitahu tadi bahawa Kementerian Pertahanan, Angkatan Tentera kita telah pun membentangkan kertas putih Strategic Planning for Malaysian Armed Forces and also Malaysia Defence Ministry yang telah diluluskan oleh Parlimen dan telah pun strategic planning beberapa 7 teras yang telah pun disebut tadi sedang dan telah pun dilakukan. Sementara itu, ketika ditanya berhubung isu berkaitan kapal tempur pesisir LCS, beliau memerlukan sedikit masa untuk meneliti perkara terbabit. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis mula tugas dan tabik hormat serta pemeriksaan kawalan kehormatan utama di Kementerian Pertahanan Malaysia petang tadi. Ketibaan Datuk Seri Mohamad Hassan disambut Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Muiz Abdul Aziz, Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Afendi Buang dan Panglima Tentera Darat Tan Sri Zamrose Muhammad Zain. Selamat menaikkan solat Isyak. Laporan seterusnya, Malaysia menjadi negara pertama yang dipilih untuk menempatkan Akademi Al-Quran yang diterajui oleh qari terkenal dari Kuwait, Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi. Dan pemilihan Malaysia itu didorong oleh kecenderungan umat Islam negara ini yang sentiasa berusaha untuk mempelajari serta memperbaiki bacaan Al-Quran. Menurut Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi yang juga seorang pendakwah bacaan Al-Quran yang mengikut tajwid dan mahraj yang tepat lebih afdal terutama dalam solat. Ia antara tujuan dan matlamat akademi itu ditubuhkan selain untuk menyemai rasa cinta terhadap kalamullah. هذه البلد المباركة التي أطلقت سنة 1950 أول مسابقة قرآن كريم في العالم الإسلامي، اليوم نطلق فيها أول أكاديمية لأخيكم مشاري العفاسي، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة وهذا التعاون وليس غريبا عليكم. Pemilihan tenaga pengajar serta guru di akademi ini juga dipilih oleh Sheikh Mishari Rashid sendiri, malah ia turut mendapat kerjasama jari tajwid. Terdahulu, Sheikh Mishari Rashid melancarkan Akademi Al-Quran itu di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Dan turut hadir Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Nur Ashikin Abdul Rahman. 3 terbunuh tanah runtuh di Colombia. Lebih 1,000 usahawan di bawah naungan TDC Holdings Senin Berhad diraihkan dalam majlis ulang tahun ke-6 syarikat itu. Majlis yang diadakan di Bangi Avenue Convention Center malam bagi menghargai jasa pengedar TDC, pengguna produk TDC, kaki tangan dan semua pihak terlibat yang telah membawa TDC mencapai sasaran pemasaran syarikat melebihi 100 juta ringgit.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TDC Holdings Sdn Bhd Muhammad Hafizuddin Hugh Abdullah, penghasilan produk kesihatan dan perkhidmatan berkonsepkan pemasaran pelbagai tingkat MLM patuh syariah ini berjaya mengekalkan prestasi cemerlang sehingga mendapat perakuan Good Manufacturing Practice GMP, Hazard Analysis Critical Control Point HACCP, International Organization for Standardization ISO dan Halal Jakim. Ya, setakat ini sejak tahun 2016 sampai ke hari ini, dari segi reward, dari segi imbuhan, dari segi komisen dan juga bonus yang kita sudah berikan kepada dealer-dealer kita sudah hampir mencecah 150 juta. Dari segi kepada masyarakat pula, dari segi kebajikan, infak, wakaf, sedekah dan juga zakat, saya jangka kita lebih kurang sudah mencecah 15 juta ringgit Malaysia. Malam gala dan anugerah ini turut diserikan dengan tazkirah dari asatizah jemputan antaranya Ustazah Asma Harun dan Ustaz Said Nur Hisham. Artis seperti kumpulan Raihan, Khalif Baskes, Syahir Zawawi dan Khai Bahar turut diundang bagi menghiburkan majlis berkenaan. TDC menerusi produk susu kolostrum seperti C2 Joy, Coleva dan Berry Mix telah mendapat kepercayaan masyarakat dalam meningkatkan sistem imunisasi badan manusia. Dan sebelum ini TDC sudah bertapak di pasaran Asia antaranya Indonesia, Singapura dan Brunei. Kini cuba untuk menembusi pasaran di benua Afrika seperti Uganda, Nigeria dan Afrika Selatan. Yayasan Global Ehsan Relief masih memerlukan dana sekurang-kurangnya RM500,000 bagi membantu pelarian Syria di kem-kem pelarian termasuklah di sempadan Syria Turkiye yang kini berdepan musim sejuk. Selain bekalan makanan, penghuni kem pelarian amat terdesak untuk mendapatkan barangan keperluan bayi, pakaian sejuk serta bahan pemanas. Pengarah Yayasan Global Ehsan Malaysia Muhammad Yamin Ismail berkata, pelarian Syria juga terpaksa tinggal di kemah dan rumah usang dan situasi itu bertambah sukar ketika berdepan cuaca sejuk ekstrim. Kita akan bantu untuk mereka dengan pack 2,000 pack makanan, 500 untuk baby bahan-bahan keperluan bayi dan juga 500 untuk bantuan makanan untuk sebulan. So jadi ada juga untuk kita bikin untuk rumah, untuk kita bina balik rumah yang mereka sebenarnya ni bila mereka kat Turki mereka dibagi oleh pemerintah Turki rumah, tapi rumah tu sangat daif lah. Jadi rumah tu perlu diperbaiki, perlu dibina semula untuk kesihatan mereka untuk duduk di sana. Selain itu, pihaknya turut memberi tumpuan untuk keperluan ibu-ibu dan anak-anak yatim yang tinggal bersendirian dengan menghulurkan sumbangan berbentuk baju sejuk, pemanas dan tilam. Jadi saya merayu pada orang ramai turut bersama bantu kami Global Ehsan Relief untuk menyampaikan sumbangan di sana. Kita perlukan lebih kurang 500,000 lagi. Jadi kita haraplah orang ramai sejukkan hati kita untuk bersedekah. Kerana sedekah boleh mengubati penyakit. Macam saya seorang sakit kanser. Saya yakin dengan bersedekah, saya sedekah tenaga saya sedekah masa saya lupakan kesakitan saya kerana sakit saya nak bandingkan dengan mereka jauh berbeza. Terdahulu, 6 delegasi dari Yayasan Global Ehsan Malaysia berlepas ke Syria malam semalam bagi menyampaikan bantuan kepada saudara di Syria. Sumbangan kepada Yayasan Global Ehsan Malaysia boleh disalurkan ke akaun tertera atau layari laman web berikut. Tiga orang terbunuh manakala kira-kira 20 lagi masih terperangkap dalam tanah runtuh yang melanda jalan raya di Colombia. Nahas itu berlaku di kawasan terpencil di Pueblo Rico. Setakat ini, 9 mangsa berjaya diselamatkan. Pegawai Pertahanan Awam berkata seorang daripada mangsa maut ialah kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun. Dan pasukan keselamatan dalam pada itu masih giat mencari mangsa yang terperangkap dalam runtuhan itu yang rata-rata menaiki bas dan motosikal. Ada bas dalam perjalanan dari bandar Cali dan membawa 25 penumpang di dalamnya dan salah seorang penumpang yang terselamat berkata mereka bernasib baik kerana pemandu bas itu berjaya mengelak daripada tanah runtuh yang paling teruk itu.
Musim hujan yang bermula pada Ogos ini adalah yang paling teruk di Colombia dalam tempoh 40 tahun dan setakat ini mengakibatkan lebih 270 orang terkorban. Fasa darurat COVID-19 di seluruh dunia dilapor hampir tamat. Bagaimanapun Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran varian Omicron masih berluasa di seluruh dunia dan terus menyebabkan jumlah kematian yang ketara. Memetik laporan agensi berita Xinhua, Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, dunia semakin hampir untuk menyatakan fasa darurat pandemik sudah berakhir, namun belum sampai ke arah itu. Ini disebabkan varian Omicron terbukti lebih mudah merebak berbanding varian-varian terdahulu dan terus menyebabkan kematian yang ketara berikutan kepesatan penularan. Tedros berkata jurang dalam pengawasan, ujian, penjujukan genom dan suntikan vaksin terus mewujudkan keadaan yang sempurna untuk varian baharu muncul. Statistik WHO menunjukkan jumlah kematian mingguan yang dilaporkan kepada pertubuhan itu sudah berkurangan sedikit sejak 5 minggu lalu. Namun lebih 8,500 individu meninggal dunia akibat wabak itu pada minggu lalu. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamaruddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.